Di sini Squid Game, di sana Squid Game. Semuanya Squid Game. Dahsyat betul penangan Squid Game kat Malaysia ni kan? Drama bersiri Korea Selatan Squid Game ditayangkan pada 17 September 2021 mencapai bilangan tontonan paling tinggi di Netflix sepanjang masa. Tidak cukup dengan itu, ia antara siri top view di lebih 90 negara dan mempunyai berbilang anugerah. Dan sesuatu yang tidak mengejutkan apabila Squid Game akan kembali untuk musim kedua. Tapi, adakah anda benar-benar faham kesan psikologi drama yang penuh elemen sadis ini kepada penontonnya? Bagaimana pula dengan mereka yang tidak sanggup melihat drama seperti ini? Dan bagaimana pula dengan ciri-ciri dan personaliti mereka yang menyukainya? Baik Cik Iman, kalau kita lihat Squid Game ni antara drama yang paling disukai ramai. Namun kalau dalam Squid Game ini tidak dapat dinafikan, ia sebuah drama yang ada unsur keganasan. Tapi sebenarnya apa sebenarnya falsafah psikologi dan juga permainan minda yang cuba diangkat? Okey, kalau kita tengok Squid Game kan, dia ada menekankan beberapa benda psikologi lah, falsafah psikologi. Okey, yang salah satunya adalah perasaan takut, fear. Okey, kalau kita tengok kan, bila kita takut, body part kita, anggota badan kita dia tak act as satu part. Contohnya, kalau kita sekarang kita tahu kaki kita untuk jalan, tangan kita untuk tulis ke buka pintu ke kan, kita tahu macam tu. Tapi bila kita takut, anggota badan kita semua bergerak satu tujuan, iaitu untuk sebab kan kita tahu kita takut, so kita akan try untuk menyelamatkan diri. Macam kita tengok kan babak dalam dalam Squid Game tu, yang dia malam tu yang dia tengah kena main tu kan, semua yang tengah kena gaduh tu, so kat situ semua orang takut kan. Bila malam tu semua orang macam kena fight ke flight, so dia kena lari ke dia kena lawan dalam situasi tu. So bila dah tu, dia akan bawa kepada survival mode. So untuk saya kan, kita kena tengok kepada tak adalah terus nak cakap orang ni kalau suka ni dia ada personality ke ataupun kesihatan mental yang membimbangkan, tapi dia more kepada pemilihan individual differences ni. So sama juga in terms of drama ni pun sama juga. Tapi kita tak adalah nak terus kita nak kena cakap kalau orang tengok ni dia biasa je. Tapi kita boleh tengok orang yang minat drama ni, dia mungkin kita tengok in terms of ketahanan emosi dia. So maksudnya dia okey tengok orang tu sakit, dia okey tengok orang tu kena bunuh tadi ni kan. Kalau tengok ada babak juga ada yang cubaan untuk membunuh diri kan, ada cubaan untuk yang pukul. Sebelum macam tu, bila dah ada macam tu, dia okey untuk tu. So mungkin orang tengok Squid Game ni, dia ada tiga jenis individu yang suka tengok. Satu, mungkin dia tengok tu dan dia akan terlampau immerse, dia akan terlampau effect. Orang ni buat macam tu, orang ni buat macam tu, dia terus bunuh macam tu kan. And then dia ada juga, dia tengok dia dapat rasalah emosi, yang ni macam yang ada pakcik tu dalam tu kan, kesian pakcik ni, dia kena dihindarkan kan. Squid ni dia jadi trend yang agak viral kan. Ini bila dia keluar je, kita tengok shopping mall semua ada buat yang konsep Squid Game. So semua orang akan try untuk tengok. So bila orang nak tengok tu, dia kena rasa aku kena tengok dulu baru aku faham. So bila tengok ni, nanti dia akan keluar perkesan lah, sebab nak tahu tentang benda tu dia kena tengok kan. So mungkin kita boleh tengok tentang dua lah outcome yang baik dia. Mungkin kita boleh tengok macam mana orang dalam tu untuk dia survive kan. Tengok cara-cara orang menggunakan dia punya knowledge kan, pengetahuan masing-masing dalam team. Untuk kita survive macam ni kan. Dan ada juga outcome yang tidak baik dia adalah kita tengok dengki kan. Kita tengok macam mana dua yang agak rapat macam adik-beradik pun dia macam saling betray each other. So bila benda tu jadi, kita boleh juga tengok dalam babak tu ada juga yang tidak baiknya, ada juga yang adegan-adegan nak cubaan untuk membunuh diri kan. So bila ni dia boleh jadi trigger factor kepada orang-orang yang ada kesihatan mental. So kadang-kadang bila dia tengok babak tu, nanti orang yang audience kan dia akan teringat dulu aku macam ni, so yang tidak akan trigger sebenarnya macam tu juga. So saya rasa kalau benda ni, kalau kita bawa kepada budaya kita kan, agak mungkin dia agak tidak sesuai. Sebab kalau budaya kita dia lebih more kepada kesantunan. Kita ada kan kita ada agama kita kan, masing-masing kita semua ada agama yang masing-masing. So bila kalau kita bawa benda ni masuk kepada budaya Malaysia,
budaya Malaysia kita sendiri, mungkin dia akan ada konflik kat situ. Konflik in terms of audience pun tengok kan, daripada and then kalau dekat negara kita juga ada yang macam generasi-generasi yang agak-agak yang agak tua-tua sikit tu, mungkin dia akan memberi pandangan yang agak tidak baik lah. Salam sejahtera, Darah Muda dibawakan kepada anda untuk musim baharu ini dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan sebentar tadi anda lihat antara klip video berkenaan dengan Squid Game, dan bila sebut tentang kepimpinan yang lahir daripada situasi yang mencabar, antara adegan dalam sejarah yang paling menarik adalah apabila lantikan semula Winston Churchill sebagai Perdana Menteri dinafikan dengan kata-kata bahawa Winston Churchill have proved himself to be a leader during wartime, but definitely he is not the leader during peacetime. Itu soalan berkenaan dengan kepimpinan. Adakah falsafah kepimpinan menjadi kepentingan ataupun karakter kepimpinan yang boleh membawa kepada perubahan dan juga hasil pemerintahan yang jelas? Itu pertimbangan yang kita bawakan pada malam ini dengan tajuk Darah Muda, iaitu pemimpin intelektual berkarakter. Bersama dengan kami di studio Darah Muda, dua orang tetamu, Vivek Apolonaidu, pengarah Minggu Perkasa Jati Diri 2021-2022 dan juga pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan UPNM, dan teknologis Wan Azizul Faiz Zulkifli, alumni UPNM yang juga mantan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar. Dan ketika ini set yang dipaparkan kepada anda merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ini merupakan sebahagian daripada set Arte Como yang mendapat pengiktirafan Malaysian Good Design Award yang direka oleh Pereka Muda Muhammad Sujat Asbullah 33 tahun dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industri Sdn Bhd. Dan langsung kepada perbincangan kita ketika ini, UPNM, kita ambil konteks perbincangan pada malam ini. Jadi pemimpin yang lahir daripada UPNM itu ada permulaannya dan ada perakhirannya. Kita mula dengan akhir ini dulu. Hasil daripada UPNM ini, teknologi sendiri. Jadi kenapa UPNM dan bagaimana UPNM itu boleh melahirkan pemimpin yang kita sebut tadi, intelektual dan berkarakter? Okay, terima kasih Irfan dan terima kasih bernama kerana menyebut saya pada malam ini. Baik, UPNM ini satu institusi yang memberi sentuhan yang cukup kuat dalam diri saya, kerana di permulaannya sebenarnya saya memilih Universiti Pertahanan ini berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Jadi kita habis sekolah menengah, kita memilih universiti, dan apa yang membuat saya tertarik dengan Universiti Pertahanan ini pada awalnya adalah kerana kita buka website ni, kita tengok ada gambar kereta kebal, ada gambar jet pejuang, ada gambar askar dan darat, laut dan udara, dan satu sentuhan yang cukup mendalam timbul dalam rasa diri saya, di mana saya rasa ingin berkhidmat untuk negara. Jadi itulah detik-detik yang membawa saya ke dalam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan bila saya masuk ke dalam Universiti Pertahanan ini, satu perkara yang amat unik bagi saya adalah UPNM ini sendiri adalah satu adunan budaya yang tidak ada di mana-mana universiti yang lain. Jadi apakah budaya yang diterapkan dalam pelajar, dalam tenaga pengajar dan juga dalam keseluruhan environment di Universiti Pertahanan itu sendiri yang membina pelajar-pelajar universiti dan menyediakan mereka untuk pasaran kerja, sama ada dalam perkhidmatan Angkatan Tentera ataupun di dunia awam seperti mana yang saya sedang berada sekarang. Jadi inilah sebenarnya satu attraction point yang membawa saya ke dalam Universiti Pertahanan, dan ini dalam tema yang kita berkatakan pada hari ini, pemimpin intelektual berkarakter. UPNM itu sendiri mengasah semua pelajarnya untuk mempunyai satu yang dipanggil intellectual karakteristik ini, dengan panduan di mana semua pelajar perlu mempunyai certain values sebelum mereka keluar daripada Universiti Pertahanan. Jadi bila orang nampak saja graduan dari Universiti Pertahanan, orang akan nampak bahawa mereka ini adalah graduan daripada Universiti Pertahanan. Dan bila sebut tentang nilai karakter kepimpinan, itu diasas sejak pada awal, dan salah satu daripada mediumnya ialah apa yang disebut sebagai Minggu Perkasa Jati Diri 2021-2022,
yang diarah sendiri oleh Vivek Apolonaidu. Dan nak sambung apa yang disebut oleh teknologis tadi, adakah nilai-nilai itu diterapkan dalam minggu tersebut? Okay, terima kasih Tuan Irfan. Saya Vivek dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay, apa yang Tuan Irfan katakan tadi dan Tuan Bob katakan tadi memang betul. Memang benar ciri-ciri tersebut, sifat-sifat yang diterapkan dalam Minggu Perkasa Jati Diri memang itu adalah perkara wajib atau wajar diterapkan kepada setiap pelajar dalam hidup masing-masing. So dalam Minggu Perkasa Jati Diri ini atau dikatakan MPJD yang selalu disebutkan UPNM. So Minggu MPJD ini kami menerapkan pelajar dengan sifat-sifat seorang pemimpin dan lahirnya pemimpin dari hidup mereka sendiri. So pemimpin tersebut mempunyai sifat-sifat tersebut dan sifat-sifat tersebut haruslah diterapkan sejak kecil lagi. So bila mereka ke arah universiti, sifat-sifat ni lagi diungkit ke atas, diangkat kembali sehingga mereka menjadi seorang pemimpin di luar nanti selepas bergraduan. So dalam masa Minggu Perkasa Jati Diri ni, apa antara nilai-nilai yang diterapkan itu? Dan sebab ketika ini difahamkan dibuat secara online, sempat ke nak menerap ni kalau dah buat online? Okay, cabarannya memang besar untuk menerapkan secara online. Tapi bukan mustahil kalau kita mencubanya. Okay. So untuk pengetahuan semua, ini adalah kali pertama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia mengadakan MPJD atau orientasi secara online berseluruhan 100% dengan pasukan kami. And kami menerapkan nilai-nilai ini melalui sesi berkumpulan maupun sesi bersama tuan-tuan bergraduan juga. Sebagai contoh, kami mengadakan ceramah bersama pihak universiti, bekas graduan universiti. Tuan pun pernah mengikuti bersama kami untuk program tersebut, ceramah yang Tuan diberikan kepada anak-anak muda yang menetapkan kali pertama. Ceramah? Yes, patutlah. Okey, kita Kali pertama menjejakkan kaki ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. So mereka memberikan input-input yang mantap lah dikatakan. So Vivek dengarlah ceramah TS. Benar. Apa contoh 5 poin yang TS sebutkan? TS kalau salah kita kena sesuatu kan dia malam ini. Silakan. Ini lambat. Tapi ini rahsia untuk pelajar UPNM saja. Kalau kita buka untuk orang lain. Jadi kalau dia nak, dia kena masuk UPNM baru dia dapat rahsia-rahsia tu. Nampak 2 lawan 1 malam ni. Baik. Kita teruskan bincang kita berkenaan dengan kepimpinan di TS. Ya, bila sebut tentang kepimpinan waktu COVID-19 yang mana tidak ada physical interaction seperti mana disebutkan tadi. Cuba dibuat, ini satu cabaran, tetapi sekali lagi ia memberikan terjemahan ataupun melahirkan pemimpin yang orang kata tak siap. Sebab tak cukup modul itu, tak cukup disiplinnya itu. So di UPNM bagaimana perkara itu diatasi supaya mereka ini betul-betul lahir sempurna seperti mana generasi sebelumnya? Saya tidak menafikan bahawa cabaran para pelajar bukan saja di UPNM tapi di seluruh negara amat besar apabila dilanda dengan wabak ini. Jadi kita saksikan di seluruh negara pendidikan ini seolah-olah lumpuh. Apatah lagi kita ingin membina karakter masyarakat ataupun pelajar di universiti, khususnya Universiti Pertahanan ini memerlukan satu pendekatan hands-on dan juga sentiasa bersama dengan mereka. Jadi saya akui ini adalah satu cabaran. Namun cabaran ini bukanlah satu perkara yang akan menghentikan usaha untuk melahirkan seorang pemimpin intelektual berkarakter. Kerana proses pembentukan pemimpin ini bukanlah kita rujuk pada Minggu Perkasa Jati Diri sahaja, tapi ia satu kelangsungan proses dan budaya yang telah diterapkan di Universiti Pertahanan itu nasional sendiri, Universiti Pertahanan Nasional sendiri, yang saya kira tidak ada di mana-mana universiti yang lain. Contohnya apabila dalam minggu kita belajar pun, dalam minggu belajar komposisi lecturer di Universiti Pertahanan ini terdiri daripada lecturer daripada background bekas ataupun masih berkhidmat, pegawai-pegawai angkatan tentera, intelektual dan juga adunan daripada pakar-pakar daripada awam. Dan bila berada dalam Universiti Pertahanan, kalaupun kita bukan seorang anggota tentera, tetapi bila kita berada di dalam universiti itu, keadaan sekeliling itu yang membina satu formula. Bila kita duduk di dalam universiti, kita sendiri sudah terasa disiplin itu walaupun belum diterapkan sudah datang. Jadi dalam keadaan kita belajar secara hybrid ataupun secara bersemuka ini, ada bergila-gila dan sebagainya, itu adalah seperti saya kata-kata, dia akan semangat itu akan datang kerana environment kita sudah berada dalam keadaan yang teratur dan berdisiplin.
dalam latihan juga, selain daripada akademik, kita juga ada aktiviti-aktiviti lain, latihan ketenteraan ataupun co-curriculum dan sebagainya. Walaupun ia nampak seperti program-program sama seperti di luar, tapi the method yang ataupun the environment yang wujud di dalam Universiti Pertahanan ini sendiri memberi satu impak kepada pelajar-pelajar universiti ini Dan sendiri. itu saya juga rasakan sebab tak pernah saya besar darah muda orang tuankan saya. Paling kurang encik, tapi Vivek tuankan saya malam ni. Jadi saya semasa kecil sahaja sini. Vivek Kita beri peluang. Beri peluang. Tuan malam ni kan. Vivek seterusnya bila sebut tentang kepimpinan ini, pastinya soal khidmat. Itu kalau sebut tentang tentera, soal ATM, orang akan bayangkan bagaimana wira-wira negara ini berada di tengah-tengah bencana, menyelamatkan mangsa banjir sebagai contoh tahun lepas. Dan Vivek juga antara ikon malam ini kerana tengah musim exam. Tengah ada exam ini tapi masih lagi bersara bersama kami. So terima kasih pertamanya. Yang keduanya, bagaimana perkara itu mustahil, bagaimana perkara itu mungkin dilakukan di peringkat UPNM. Apakah yang diterapkan sehingga membolehkan seorang mahasiswa itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang biasa kalau mahasiswa lain tak buat dah. Mahasiswa lain tengok Squid Game je. Betul. Kan? Okay, bagi di UPNM juga, kami pelajar diterapkan untuk bertanggungjawab juga. So sebagai pelajar, kami juga bertanggungjawab kepada rakan-rakan di sendiri dan sekeliling kita semua. So contoh yang seperti Irfan cakapkan tadi, musim banjir sebut. So saya merupakan pengarah untuk misi banjir pada akhir tahun lepas juga bersama Kelab Kesukaran UPNM. Dengan bantuan pihak UPNM, kami melaksanakan bertanggungjawab sebagai pelajar untuk membantu pelajar maupun staf UPNM yang terjejas dalam misi banjir. So waktu tu memang ada pelajar yang merangkumi finals maupun exam, quiz and so on. Walaupun musim online, tapi musim membantu banjir ni memerlukan hands on. Yang penting pelajar ataupun pemimpin di luar sana perlu pandai manage masa. Pembahagian masa tu paling penting bagi saya. So setiap pembahagian masa mempunyai setiap skop kita lah. So kita kena pandai membahagikan masa, at the same time do what is needed. Buat apa yang penting pada situasi yang penting and pada waktu yang diperlukan. So kita juga bila sebut tentang pengurusan masa, sebab dulu waktu kami duduk serumah, duduk setempat, semua orang duduk di kampus. So pengurusan masa tu memang hancur lah sebab melepak, melajak tu macam nak kaji sekejap, lepas tu pergi cari makan mamak sebagainya. Syurga dunia. Tapi zaman sekarang lain sebab masing-masing berada di kawasan masing-masing, sedikit terpisah sebabkan tak boleh duduk di kampus dalam keadaan semua orang dalam satu masa. Sesuai pengurusan masa di kalangan mahasiswa ketika ini, bagaimana kaedahnya? penting dari sendiri komitmen. Komitmen mahasiswa tersebut amat penting dalam situasi sebegini. Siapa yang bagi komitmen tu? Sebab kalau kami dulu bersyarah, duduk masuk bilik kuliah aja kena syarah lah pasal pengurusan masa. Tapi kalau student sekarang, mahasiswa sekarang hanya dalam online sahaja. So kalau syarah beletir pun dia boleh tutup dia punya sound itu dan dia tak dengar dah syarahan tersebut. So bagaimana cabaran di peringkat mahasiswa dalam soal mendisiplinkan diri soal pengurusan masa dan sebagainya? Okay, pengurusan masa, pengurusan kendiri lahir daripada sifat seseorang pelajar tersebut juga. So pada situasi sebegini, sebab kita tengok sukarela, kita perlukan melakukan sesuatu dengan bersukarelanya. So contoh kita datang ke program dengan sukarelanya, kita mengambil inisiatif, menyiapkan masa untuk datang ke sini. So seperti itu juga kepada semua pelajar. Mereka harus committed and at the same time membahagikan masa. So masa tu memang dalam ciri kepimpinan diajar oleh pensyarah, memang berletih pensyarah, itu semua biasa. Tapi sebagai pelajar yang bertanggungjawab atau berintegriti, kita perlu mendengar dan mengaplikasikannya dalam hidup kita tersendiri. So bila kami mengaplikasikannya, baru kami mendapat untuk setiap feedback yang kami, contoh kita membangun dalam kehidupan kita sendiri. Mahasiswa perlu committed, tapi adakah mahasiswa sekarang ni committed? Atau mereka macam nak tak nak sahaja situasi semasa? Situasi semasa, mahasiswa semakin committed bila mereka melihat influence daripada rakan-rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam komite tersebut. Sekiranya salah satu pelajar daripada kelas tersebut melibatkan diri dalam pertandingan ataupun program tersebut, pasti ada at least 5 orang daripada rakannya akan turut bersama serta. So daripada 5 boleh jadi 50, sehingga ke 50 boleh jadi 500 ataupun 5,000 pelajar. So dengan ini kita harus rakan sebaya memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan pelajar committed, at the same time influence rakan-rakannya untuk sama-sama membangun dalam diri masing-masing. Itu mahasiswa sekarang sebagai alumni TS. Adakah TS bersetuju dengan kenyataan itu ataupun sebenarnya mahasiswa sekarang ni lemau, tak seperti dulu? Saya pada pandangan saya tidak pernah
menganggap generasi muda ataupun generasi sebelum saya muda lagi kan. Kita muda lagi kan, tapi saya tidak beranggapan bahawa generasi sekarang ini dalam keadaan lemau. Cuma dengan cabaran COVID dan cabaran perkembangan ekonomi yang terlalu laju, teknologi yang terlalu laju ini, kadang-kala apa yang penting bagi saya adalah kita mahasiswa ataupun generasi sekarang ini perlu pandai untuk membaca situasi di manakah keutamaan mereka dalam sesuatu perkara akademik, kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Dan keadaan mahasiswa hari ini, mereka perlulah untuk melihat 10 tahun ke depan dan bukan dalam apa yang mereka ada sekarang sahaja. Kerana dalam keadaan sekarang, kalau kita fikir, semua orang dalam keadaan susah. Tapi bila kita boleh membaca situasi dan juga memberikan keutamaan pada tempat yang sepatutnya, maka mereka boleh mencapai jauh lebih banyak kejayaan pada masa hadapan kalau mereka memikir 10 tahun ke hadapan dan bukan saja memikir satu solusi untuk satu masalah, tetapi mungkin pelbagai solusi untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi ini yang sepatutnya, dan saya rasa semangat itu ada, cuma kita tidak nampak dengan begitu jelas sekarang ini kerana tumpuan negara atau tumpuan masyarakat masih terhadap isu-isu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, rakyat dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah menganggap bahawa generasi sekarang ini lemah. Mereka ada satu peluang di mana mereka sedang berdepan dengan keadaan pandemik ini, dan bayangkan apabila satu hari nanti pandemik ini sudah pun pulih dan mereka inilah menjadi generasi yang betul-betul kuat kerana mereka berjaya mendepani masalah ini dan berjaya keluar daripada keadaan COVID ini. Baik, menarik sekali perbincangan kita khususnya berkenaan dengan komunikasi, koordinasi di kalangan mahasiswa untuk kehadapan ini. Dan terakhir sekali bila sebut tentang generasi pemimpin masa depan yang lebih kuat, lebih utuh, lebih tegas dia punya karakternya itu. Saya mulakan dulu dengan Vivek, kata-kata akhir untuk kamera nombor 1 itu, pesanan kepada rakan-rakan supaya jangan jadikan COVID-19 sebagai alasan untuk tidak membina karakter pemimpin masa depan yang kuat. Terima kasih Tuan. Ya, sebenarnya kita sebagai pemimpin pelajar maupun pelajar, kita harus wajar committed, bertanggungjawab dan sentiasa berusaha dengan keras ataupun dengan tegas untuk memastikan diri kita sentiasa maju ke hadapan dalam hidup masing-masing. So, bila kita tengok di luar sana, memang cabaran tu banyak. So, kita sebagai pelajar maupun pemimpin, seperti yang Tuan Tom kata tadi, kita harus fikir 10 tahun ke hadapan. So, dalam 10 tahun ke hadapan, apa jua boleh berlaku? So, dalam 10 tahun ke hadapan, apa yang kita perlu capai dalam masa ke hadapan tu, kita harus berusaha dari sekarang. So, each and every step, setiap langkah kehidupan kita akan menjadi titik tanda untuk hidup berakhir tu. Yes, silakan pesanan akhir kepada mahasiswa supaya jangan lemau. Pesanan saya, mahasiswa atau generasi muda hari ini perlulah mempunyai satu semangat survivality yang luar biasa daripada generasi-generasi sebelum ini. Kita, negara Malaysia ini adalah negara yang lahir daripada benih yang cukup agung. Kesultanan Melayu Melaka dulu terkenal di seluruh dunia. Jadi benih inilah yang perlu kita suburkan dalam diri generasi muda, mahasiswa hari ini, supaya lebih terus bersemangat dan tidak menganggap segala cabaran yang datang itu sedang menolak kita jatuh lebih bawah. Jadi kita perlu lebih bersemangat dan kita selalu sentiasa memikirkan solusi-solusi ataupun cara untuk kita berdepan dengan masalah-masalah, untuk kita membangunkan negara kita ini bersama-sama dan bukan ada perasaan untuk menuding jari, menyalahkan orang lain. Inilah masanya untuk kita semua bersatu padu, membantu antara satu sama lain, satu generasi, sehinggalah kita berjaya keluar daripada pandemik ini dan menjadi seorang pemimpin intelektual berkarakter yang disenangi oleh masyarakat dan disenali oleh rakan-rakan sebaya dan sebagainya. Dan insya-Allah saya rasa inilah kunci sebenar dan we will prevail one day, insya-Allah. We will prevail, itu yang menarik sekali. Terima kasih kepada dua tetamu kita, Vivek Aplanaidu, Pengarah Minggu Perkasa Jati Diri 2021-2022 dan juga pelajar Fakulti Sains Teknologi Pertahanan UPNM dan Teknologi Wan Azizul Faiz Zulkifli, alumni UPNM dan mantan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar. Kita sudah pun bersua dengan putera UPNM. Selepas ini kita berharap supaya boleh bersua dengan puteri UPNM pula. Tapi itu mungkin di lain waktu. Tapi apapun, bagi anda, pastikan anda sentiasa patuhi SOP. Omikron meningkat, tetapi jangan risau.
risau, sekiranya kita disiplin dan mendapatkan dos penggalak, insya-Allah seperti mana yang disebut ATS, kita bersatu padu boleh keluar daripada pandemik ini. Sekian daripada saya Irfan Faruqi, sampai jumpa lagi.